Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farahani binti Muhammad Husaini dan saya akan membentangkan asal-usul manusia bagi suku kaum Maori. Perkataan Maori berasal daripada perkataan Maori iaitu ada anak syurga. Mereka ini digelar sebagai Viking from Sunrise iaitu pejuang yang sengit. Suku kaum Maori merupakan suku asli yang pertama menghuni New Zealand. Bagi mereka, tatu merupakan lambang status, keberanian dan juga kekuatan. Mereka juga memiliki adat yang unik iaitu seperti salam tradisional mereka yang dikenali sebagai hongi. Hongi ini dilakukan dengan menekan hidung antara satu sama lain. Bagi mereka, mereka percaya bahawa apabila hidung mereka bertemu, mereka dapat bertukar nafas sekaligus menjadikan tetamu yang datang sebahagian daripada suku kaum mereka. Okay. Asal-usul manusia Maori datangnya daripada Hinehuane. Hinehuane merupakan seorang wanita yang telah dibentuk oleh Tuhan Tane Mahuta. Tuhan Tane Mahuta merupakan satu daripada 70 Tuhan hasil daripada perkahwinan Papa Tuanuku dan juga Rani Yun yang juga merupakan Tuhan. Setelah penciptaan Hinehuane lengkap, Tuhan Tane Mahuta telah mengambil keputusan untuk mengahwini Hinehuane. Hasil daripada perkahwinan mereka, mereka mendapat seorang cahaya mata perempuan yang diberi nama Hinehitama. Unsur penciptaan manusia Maori datangnya daripada Red Earth pada Kurakawa iaitu lapisan lemak yang terdapat berhampiran tulang pubik Papa Tuanuku. Organ, tulang dan juga darah dibekalkan oleh 36 Tuhan yang mengambil bahagian dalam penciptaan wanita tersebut. Sebagai contoh, Tuhan Tawiri iaitu Tuhan cuaca dan angin telah membekalkan jantung kepada manusia pertama iaitu Hinehuane. Hubungan manusia dengan pencipta pula boleh dilihat dengan pelbagai acara. Salah satunya ialah persembahan makanan. Kebiasaannya, suku kaum Maori akan menyusun timbunan makanan dalam bentuk karatia iaitu puisi atau mantra juga digunakan oleh pendeta bagi meminta sesuatu yang baik maupun buruk. Jenis-jenis karatia termasuklah atahu iaitu untuk meminta cinta dan juga hoa untuk membunuh burung. Konsep hubungan manusia Maori dan pencipta ini juga boleh dilihat dengan upacara korban manusia. Korban manusia ini dapat dilihat dalam pelbagai upacara. Salah satunya ialah sebelum suku kaum Maori ini berangkat ke medan perang. Korban manusia ini dianggap sebagai tawaran kepada Tuhan untuk memastikan keselamatan dan kemenangan mereka terjamin di medan perang. Bagi cara hidup kaum Maori pula, mereka akan memulakan pagi mereka dengan berdoa kepada Tuhan Matahari. Kemudian mereka akan menyanyikan lagu bagi menggambarkan keharmonian dan kebahagiaan yang dikecapi sehari-hari. Setelah itu, kaum lelaki akan pergi bercucuk tanam dan juga menangkap burung. Menjelang petang, wanita atau hamba akan menyediakan makanan kepada kaum lelaki yang pulang bekerja. Setelah makan petang, mereka akan kembali berdoa dengan cara yang sama, iaitu dengan mendepangkan tangan ke arah matahari dan menundukkan kepala bagi tanda mensyukuri rezeki yang diberikan pada hari tersebut. Bagi kehidupan selepas mati, ritual memanggil semangat atau ruh saudara mara yang telah meninggal akan dijalankan. Roh nenek moyang ini dikatakan menjadi pemandu kepada si mati dalam menempuh alam roh. Bagi kaum Maori, mereka percaya bahawa tiada hari penghakiman, tiada penderitaan dan juga pembalasan ke atas perilaku mereka ketika hidup. Pada saat pengebumian, peta peralihan perjalanan ke alam roh akan dibacakan. Peta ini termasuk menggambarkan simbol dari landscape seperti gunung ataupun sungai suci. Seterusnya ialah ulasan artikel.
Artikel yang dipilih ialah bertajuk The Coming of the Maori. The Coming of the Maori ini ditulis oleh Sir Peter Henry Buck dan dicetak di Wellington, New Zealand. Artikel ini telah dicetak pada tahun 1949 dan mempunyai jumlah muka surat iaitu 545. Harga bagi sebuah buku ini ialah RM3,926. Seterusnya ialah biodata penulis. Sir Peter Henry Buck dilahirkan pada Oktober 1877 di Urinoi, New Zealand. Beliau merupakan doktor perubatan, ahli politik dan juga ahli fizik. Sir Peter Henry Buck mendapat pendidikan pertama di Sekolah Rendah Harian Maori. Kemudian, beliau melanjutkan pelajarannya ke Tea Art College in Hawke's Bay. Semasa hayatnya, Sir Peter Henry Buck menerima pelbagai penghargaan. Antaranya ialah ijazah kehormat seni dan sains dari Yale dan juga penghargaan ke atas bakti beliau ketika berkhidmat dalam peperangan. Sir Peter Henry Buck sangat mengangkat martabat keturunan beliau. Beliau yang mempunyai darah Pakeha Maori menganggap keturunan beliau adalah sama penting kedua-duanya. Seterusnya ialah ringkasan buku. The Coming of the Maori ini bukan sahaja mengetengahkan latar belakang masyarakat Maori, malah ianya lengkap dengan tradisi, ekonomi, adat istiadat dan juga organisasi sosial masyarakat Maori. Buku ini terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama menceritakan tentang bagaimana suku kaum Maori boleh berhijrah ke Polinesia. Bahagian kedua pula ialah tentang bahan dan alatan yang dihasilkan oleh suku kaum Polinesia. Bahagian ketiga pula menceritakan organisasi sosial suku kaum Polinesia dan bahagian keempat iaitu bahagian terakhir menceritakan tentang agama yang dianuti oleh suku kaum Polinesia. Bagi isu yang dibawa penulis, The Coming of the Maori menceritakan penghijrahan kaum Maori yang berlaku sebanyak 3 peringkat. Artikel ini juga menceritakan bagaimana suku kaum Maori mengevolusi makanan seharian kepada pembuatan alatan. Sebagai contoh, tulang dari paus dijadikan lembing bagi kegiatan memburu. Selain itu, buku ini juga mengisahkan tentang organisasi sosial masyarakat di Polinesia, termasuklah cara penamaan dan pembentukan sesuatu kaum di Polinesia dijalankan. Keagamaan seperti asal-usul penciptaan kaum Maori, unsur penciptaan manusia pertama Maori dan kepelbagaian bentuk penyembahan terhadap sesuatu Tuhan juga turut diceritakan di dalam The Coming of the Maori ini. Seterusnya ialah kekuatan, kelemahan dan sumbangan buku ini. Buku ini lengkap dalam menceritakan keseluruhan kehidupan suku kaum Maori. Sir Peter Henry juga banyak memainkan perbandingan antara kaum Maori dan juga kaum lain. Kelemahan bagi buku ini ialah penggunaan bahasa Inggeris yang tinggi yang mungkin tidak bersesuaian bagi sesetengah golongan. Selain itu ialah perkataan dalam bahasa Polinesia tidak dijelaskan dengan baik maksud sebenarnya. Antara contoh perkataannya ialah ti perangi. Sumbangan bagi buku ini ialah kaum Maori lebih memahami dan menghayati sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, buku ini juga menjadi panduan kepada pelajar-pelajar universiti jurusan Maori dan antropologi. Seterusnya ialah ulasan buku. Seperti yang kita lihat sebelum ini, isu pertama ialah berkaitan penghijrahan kaum Maori ke New Zealand. Isu ini menjelaskan bahawa kaum Maori merupakan kaum pertama yang menduduki Polinesia. Isu ini bukan sahaja dikaji oleh Sir Peter Henry Buck, malah ia juga disokong oleh Ian Smith yang mengatakan populasi Maori dijumpai 700 tahun lebih awal berbanding suku kaum lain seperti Tonga, Samoan dan Niuan.
Seterusnya, The Coming of the Maori juga menceritakan tentang agama yang dianuti oleh suku kaum Maori. Suku kaum Maori percaya adanya sebilangan Tuhan yang mempunyai peranan ke atas sesuatu perkara. Hal ini amatlah bertentangan dengan agama-agama Samawi yang mengakui bahawa Tuhan hanya Tuhan yang Esa. Agama-agama Samawi ini termasuklah Kristian, Yahudi, Majusi dan Islam. Namun, sehingga hari ini, hanya Islam yang berpegang teguh dengan konsep keesaan Allah. The Coming of the Maori juga menceritakan bagaimana penciptaan manusia pertama berlaku. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Tane Mahuta ialah seorang wanita yang dibentuk dari Red Earth pada Kurakawa, seperti yang dijelaskan dalam isu sebelum ini. Hal ini juga berbeza dengan agama Islam. Umat Islam mempercayai bahawa manusia pertama yang diciptakan ialah Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini dapat dibuktikan melalui petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya ialah impak penulisan buku kepada pembaca. Isu ini memberi impak kepada saya terutamanya dari sudut keagamaan. Saya sendiri dapat melihat betapa taatnya suku kaum Maori dalam memenuhi tuntutan beragama. Hal ini dapat dilihat dengan cara suku kaum Maori memulakan hari mereka dengan berdoa kepada Tuhan bagi menunjukkan kesyukuran mereka ke atas rezeki. Hal ini berbeza dengan agama Islam. Agama Islam mensyukuri nikmat Tuhan dengan 3 cara, iaitu melalui hati, lisan dan juga perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah dengan cara meyakini bahawa segala rezeki, nikmat dan juga kurniaan dalam kehidupan datangnya dari Allah. Mensyukuri dengan lisan pula adalah berkait rapat dengan memuji dan berzikir kepada Allah sebanyak yang mungkin. Bersyukur dengan perbuatan pula dengan cara mengerjakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Walaupun kedua-dua agama ini mempunyai perbezaan dalam perlakuan mensyukuri nikmat Tuhan, namun objektifnya adalah sama, iaitu kedua-dua agama cuba mengekspresikan kesyukuran kepada Tuhan masing-masing. Sebagai kesimpulan, buku yang bertajuk The Coming of the Maori yang dikarang oleh Sir Peter Henry Buck banyak memberikan kita ilmu yang lebih meluas tentang suku kaum Maori. Kita sendiri dapat mengetahui bahawa mereka ini adalah kaum yang bijak dalam melakukan banyak perkara. Sebagai contoh, Sir Peter Henry menulis tentang evolusi penciptaan alatan yang digunakan oleh suku kaum Maori seperti tombak dan juga lembing. Selain itu, kita juga dapat lihat dengan jelas bahawa suku kaum Maori ini amat mementingkan agama mereka. Bagi mereka, agama merupakan sesuatu yang harus diikuti dengan baik supaya kehidupan mereka berada di jalan yang benar. Kepercayaan Maori ini jelas menunjukkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan seharian mereka.